رسول الله داوي قلبي وامناه السر القرب واجلي كربي والحقني بأهل الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه. صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله. أنت الحبيب بالذكر القلب يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار. أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله. صلوا معنا يا إخواني على العدنان بالآمان دائما مع أهل الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله 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 بحق الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ala'il maqburin wa la taj'alna minal ashqiya'il maqburin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Matan As-Subat, yang mana kita telah sampai kepada bait yang ke-293. Okey, kita baca bait yang ke-292 daripada kitab Matan As-Subat. Katanya, wali ruku'in wa'didalin bil faqar wa wad'i yumnahu ala ku'il yasar asfala sadrin nadiran mahalla sujudihi wajjahtu wajhil ula. Baik. Jadi dulu kita kata wayab tadi takbir hina rafa'a, dia memulakan takbir ketika dia bangun. Wayab tadi takbir hina rafa'a, ketika mengangkat dua tangan. Ketika mengangkat dua tangan. Begitu juga wali ruku'in, dan ketika raka'. Wa'tidalin, dan ketika i'tidal bil faqar, dengan tulang belakang. I'tidal dengan tulang belakang ni maksudnya dia kena membetulkan tulang belakang, maksudnya berdiri tegak lah. Batu wa wad'i yumnahu ala ku'il yasar, yang sunat dia meletakkan tangan kanannya di atas kur' tangan kiri. Kur' ni kur' yang kita cerita dah ni kur' tangan kiri, dia letak tangan kanan di atas kur' tangan kiri. Batu asfala sadrin, di bawah dada. Nadhiran mahalla, hal keadaan dia nadhiran memandang, mahalla akan tempat. Di alif pada mahalla adalah alif lil itlaq. Mahalla sujudihi, tempat sujudnya. Kita sembahyang sunat kita memandang kepada tempat sujud. Okey. Soalannya, kenapa kau sunat kita memandang kepada tempat sujud? Jawapannya adalah untuk kita membataskan pandangan kita. Untuk kita membataskan pandangan kita. Jadi apabila kita pandang di tempat sujud, maka pandangan kita terbatas. Dia mana benda yang kita berfikir, dia berpunca, antara puncanya adalah kerana kita melihat. Kadang-kadang kerana kita mendengar, kadang-kadang kerana kita melihat. Semakin banyak kita melihat, maka semakin banyak kita berfikir. Semakin banyak kita melihat, maka semakin banyak kita berfikir. Okey, boleh faham? Okey. Semakin banyak kita melihat, maka semakin banyak kita berfikir. Maka untuk mengurangkan kita berfikir, untuk mengurangkan gangguan khusyuk dalam sembahyang, maka kita bataskan penglihatan kita dengan cara kita melihat di tempat sujud. Dengan cara kita melihat di tempat sujud. Kita boleh faham? Dia boleh uji dah. Boleh uji. Dia boleh uji. Dia ada cara boleh uji. Dia dah uji. Uji. Mulai. Okey. Memandang kepada tempat sujud. Cuma dalam sembahyang, sunat kita memandang kepada tempat sujud melainkan ketika kita mengucap illallah. Ketika mana tak?
ketika kita mengucap illallah, maka ketika itu sunat kita memandang kepada jari telunjuk, bukan kepada tempat sujud. Dan disunatkan, sunat dikekalkan pandangan tersebut hingga kita bagi salam. Asyhadu an la ilaha illallah, kita tengok. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ke kita kekalkan pandangan tersebut hingga kita bagi salam. Baik, dan antara perkara yang disunat dalam sembahyang adalah wajah tu wajhi. Maksud dia wajah tu wajhi, dia membaca doa istiftah ataupun doa iftitah. Ini antara perkara yang disunatkan dalam sembahyang. Dibaca benda doa istiftah ataupun doa iftitah. Al-kullah maksudnya mana? Al-kullah dia asalnya al-kullah tidak ada alif. Alif tu dipanggil alif lil itlaq, sekalian. Al-kullah makna dia sekalian. Membaca wajah tu wajhi al-kullah ay kullahu, kesemuanya. Maksudnya kesemuanya sehingga kepada sampai wa ana minal muslimin. Wa kulla rak'atin ta'awudhun yusar, dan disunatkan baca pada setiap rakaat membaca a'udzubillah secara yusar, secara perlahan. Yusar fa'il mudhari'. Disunatkan pada setiap rakaat membaca ta'awudz, a'udzubillah, yang mana bacaan a'udzubillah pada setiap rakaat tu dibaca secara perlahan. Setiap rakaat sebelum daripada kita baca Fatihah, sunat kita baca a'udzubillah secara perlahan. Sama ada sembahyang tu sembahyang sirriyah ataupun sembahyang jahriyah. Kita ada sembahyang sirriyah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar dipanggil sembahyang sirriyah. Kita ada sembahyang jahriyah. Apa makna sembahyang sirriyah? Sembahyang yang kita baca lahap. Jahriyah sembahyang yang kita baca dengan kuat. Sama ada pada sembahyang sirriyah ataupun sembahyang jahriyah, sebelum daripada kita baca Fatihah, sunat kita baca a'udzubillah secara perlahan. Setiap rakaat tu dikata kulla rakaat, setiap rakaat. Kerana di sana ada sebahagian daripada ulama mereka berpandangan bahawasanya sunat baca a'udzubillah hanya pada rakaat yang pertama sahaja. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana bacaan Fatihah pada rakaat yang kedua lain daripada bacaan Fatihah rakaat yang pertama dan ia telah diselangi dengan perbuatan-perbuatan yang lain, maka sebab itulah disunatkan baca a'udzubillah pada setiap rakaat. Okey, nampak? Cuma oleh kerana ataupun disebabkan bacaan a'udzubillah pada rakaat yang pertama berlaku kesepakatan ulama, maka mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya sunnah membaca a'udzubillah pada rakaat yang pertama adalah lebih kuat nisbah tuntutan berbanding dengan membaca a'udzubillah pada rakaat-rakaat yang berikutnya. Okey, boleh faham? Wa ma'imamihi bi amina jahar. Dan sunat juga bersama dengan imamnya dengan amin jahar, menyaring ia. Ketika imam mengucap amin, maka disunatkan kepada makmum mengucap amin, yang mana disunatkan kepada makmum mengucap amin secara jahar. Apa makna secara jahar? Secara kuat. Apa makna secara jahar? Secara kuat. Wa suratun wal jahru aw sirrun uthir. Wa suratun wal jahru aw sirrun uthir. Wa suratun wal jahru naw sirrun uthir. Mana itu? Wal jahru aw wal jahru naw. Okey, wal jahru aw sirrun uthir sama ya. Wa suratun wal jahru aw sirrun uthir. Dan surah. Surah ini adalah setelah daripada Fatihah
pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua. Sunat baca. Sunat baca dia, sunat baca surah. Wal jahru nyaring, au sirrun ataupun perlahan. Uthira, apa nak uthira? Diasarkan, apa nak diasarkan? Dinaqalkan. Apa nak dinaqalkan? Di sana ada riwayat menyebut bahawasanya baca surah secara nyaring dan baca surah secara perlahan. Okey, nampak? Maksudnya baca surah secara nyaring di dalam sembahyang jahriyah. Baca surah secara perlahan dalam sembahyang sirriyah. Sama ada sembahyang itu sembahyang sirriyah ataupun sembahyang jahriyah. Sunat baca surah. Kerana dinaqalkan. Ada di riwayat. Ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah pada rakaat yang pertama dan kedua pada sembahyang jahriyah dengan sembahyang sirriyah. Wa 'inda ajnabiyyinil unsa tusir, dan di sisi lelaki ajnabi. Di sisi lelaki ajnabi, yakni lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan seorang perempuan. Al-unsa, perempuan, tusir, memperlahanlah ia perempuan akan bacaan. Jadi orang puan kalau dia sembahyang subuh ataupun dia sembahyang maghrib ataupun dia sembahyang isyak, maka sunat dia memperlahankan bacaannya ketika di hadapan lelaki ajnabi. Ketika di hadapan lelaki ajnabi, sunat dia memperlahankan bacaan. Namun ketika dia berada di hadapan perempuan, ketika di hadapan mahramnya, maka sunat dia membaca nyaring untuk sembahyang-sembahyang yang tertentu. Contoh subuh, sunat dibaca nyaring. Cuma nyaring yang dibaca oleh perempuan dia kena kurang sikit daripada nyaring yang dilakukan oleh lelaki. Okey. Katanya wakabbiran lisair intiqali lakinnamat tasmi'u li'tidali. Wakabbiran, dan hendaklah bertakbir olehmu. Kabbir fi'il amar. Kabbiran, nun tu dipanggil nun taukid khafifah. Wakabbiran, hendaklah engkau bertakbir lisairin intiqali, bagi keseliang perpindahan, bagi sekaliang perpindahan, maka hendaklah kamu bertakbir. Maksudnya sunat kita bertakbir, kita sunat kita mengucap Allahu Akbar ketika kita berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain, ataupun daripada satu rukun kepada sunnah, ataupun daripada sunnah kepada rukun. Kita faham? Kita dalam sembahyang ada rukun, betul ada sunnah. Kita ada perpindahan daripada rukun kepada rukun, dan kita ada perpindahan daripada rukun kepada sunnah dan sunnah kepada rukun. Contoh perpindahan daripada sujud yang kedua kepada tasyahud awal, itu dia perpindahan rukun kepada sunnah. Daripada tasyahud awal kepada qiyam, itu dipanggil daripada sunnah kepada rukun. Daripada rakaat kepada i'tidal, itu dipanggil daripada rukun kepada rukun. Nampak? Sunat, disunatkan kita bertakbir Allahu Akbar. Tetapi at-tasmi'u li'tidali, tasmi' mengucap sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Ketika i'tidal sunat baca sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal sunat baca sami Allahu liman hamidah. Baca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal disunatkan kepada imam, kepada orang yang sembahyang seorang diri, dan kepada makmum. Dalam mazhab Imam Syafi'i,
Oleh kerana Rasul kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembayanglah sebagaimana melihat aku sembayang. Maka dalam i'tidal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada i'tidal, Rasul baca sami Allahu liman hamidah, Rasul kata sami Allahu liman hamidah. Maka kita orang sembahyang sama ada makmum, imam ataupun orang sembahyang seorang diri, sunat dikata sami Allahu liman hamidah. Tunggu je, kata dia lagi. Warrajulur raki'u jafa mirfaqah kama yusawwi dhahrahu wa 'unuqah. Dan lelaki ar-raki'u yang rokok, jafa merengganglah ia mirfaqah akan mirfaq. Yang mana mirfaq? Siku. Dia renggang siku daripada daripada lambung dia, daripada rusuk dia. Dia buka sikit. Dia orang lelaki. Jadi bermakna orang puang sunat dah buka tak? Tak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang puang tak sunat buka. Orang puang mana? Sunat dia rapatkan. Okey, boleh faham? Sunat dia benda dia rapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rapatkan. Begitu juga orang lelaki sudah benda buka. Sebab Rasulullah buat lagu tu. Tapi perempuan berbeza. Walaupun Rasul kata sallu kama ra'aitumuni usalli, mungkin sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang, tetapi dalam beberapa perkara tertentu dalam sembahyang ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan dengan kesepakatan ulama, tanpa ada khilaf. Jadi perkataan sallu kama ra'aitumuni usalli, mungkin sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang, bukanlah boleh difahami secara mutlak untuk lelaki dan perempuan. Untuk lelaki boleh, tapi tidak untuk perempuan. Kerana perempuan dia tidak boleh ikut 100% secara mutlak cara yang Rasulullah sembahyang. Betul tak gitu? Kalau boleh, bermakna Rasulullah jadi imam, imam boleh jadi, perempuan boleh jadi imam bagi lelaki. Tak. Okey, boleh faham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tutup pun kaki ketika sembahyang, tapi apa yang diperintah oleh Rasul kepada perempuan adalah dia kena tutup kaki ketika sembahyang. Itu antara perbezaan. Jadi orang puang dia kena rapat. Kerana mabnaha ala satr. Perempuan diasaskan di atas tertutup. Perempuan ni mabnaha ala satr. Maka sunat dia merapatkan. Kama yusawwi dhahrahu wa 'unuqah. Sebagaimana menyamalah ia akan belakangnya dan tengkoknya. Dia kena sama di antara belakang dengan tengkok ketika rokok. Tapi hal ini bukan khusus untuk lelaki. Bukan sama juga untuk perempuan. والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة. والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة. Dan meletakkan dua tangan sebelum daripada lutut. Ini ketika seorang tu ingin turun kepada sujud. Seorang yang ingin turun kepada sujud, dia kena meletakkan dua tangan ba'da rukbah, selepas daripada lutut. Nak kata sebelum, silap. Ba'da makna selepas. Letak dua tangan selepas daripada letak lutut. Maksudnya letak mana dulu? Baik. Letak mana dulu? Sebab apa letak lutut dulu? Selepas lutut. Letak lutut dulu. Bukan letak tangan. Dia ada ba'da rukbah. Mansyuratan madmumatan lil Ka'bah. Mansyuratan. Hal keadaan tangan saat itu mansyurah. Dibuka. Mansyurah makna dia
Dia buka tidak gepah. Tidak mengsyurah buka, bukan gepah. Maqmumatan, digapakkan. Maqmumatan, digapakkan jari jemari. Dibuka jari jemari dan dirapakkan. Maqmumatan lil Ka'bah, hadap kepada Ka'bah, hadap kepada kiblat jari. Letak hadap kepada kiblat. Wa raf'u batni sajidin an fakhidayh, dan mengangkat perut oleh orang yang sujud daripada dua paha dia. Orang lelaki dia kena angkat perut daripada dua paha. Dia kena terbuka ketika dia sujud. Berbeza dengan orang puan. Mufarriqan, hal keadaan dia mentafriqkan, memisahkan, merenggangkan. Kasyibri baina qadamai, merenggangkan seperti senjengkal, merenggangkan baina qadamai, antara dua kaki dia. Kaki dia kena renggang. Itu dalam kadar sedekah. Kata dia wajal satur rohati khaffifanha, wajal satur rohati khaffifanha fi kulli rak'atin taqumu anha. Dan jal satu rohah, duduk istirahah. Termasuk dalam sunat sembahyang adalah duduk istirahah. Khaffifanha, hendaklah mentakhfif oleh engkau akan dia akan duduk istirahah. Apa makna mentakhfif? Tidak memanjangkan duduk istirahah. Duduk istirahah sekurang-kurang adalah sekadar ucapan subhanallah paling dan jangan lebih daripada kadar duduk antara dua sujud. Kalau lebih daripada kadar tersebut dan lebih daripada kadar sekurang-kurang tasyahud, lebih daripada kadar sekurang-kurang tasyahud, maka ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan batal sembahyang dan ada pandangan yang mengatakan tidak batal sembahyang. Orang tu dia duduk istirahah tapi dia duduk lama saat itu dua, mungkin terlebih daripada sekurang-kurang ataupun terlebih daripada duduk antara dua sujud, tak lebih. Tempoh duduk antara dua sujud tak lebih. Kadang-kadang lebih. Lebih ni, maksud lebih ni adalah lebih daripada kadar sekurang-kurang tasyahud. Okay, boleh faham ni? Lebih daripada kadar sekurang-kurang tasyahud. Maka batal sembahyang ni kalau lebih. Atas pandangan sebahagian ulama, namun pandangan sebahagian yang lain tidak batal. Ni pada masalah sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat ia tak batal secara mutlak walaupun panjang. Kerana sembahyang sunat dia tidak disyaratkan qiyam. Qiyam bukanlah rukun sembahyang. Faham? Tapi qiyam bukan rukun sembahyang. Wal jalsatur rahati khaffifanha fi kulli rak'atin taqumu anha. Pada setiap rakaat yang engkau berdiri daripada rakaat. Setiap rakaat yang kamu berdiri daripada rakaat tersebut, sunat kamu duduk istirahah. Kita setiap rakaat yang kita berdiri ini adalah rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga, dan rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua, atau rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat. Sunat duduk istirahah. Wasabbihin raka'ata aw in tasjudi wada' 'ala al-fakhdaini fi tashahhudi. Wasabbihin raka'ata in tasajjin wasabbihin raka'ata aw wasabbihin raka'ata aw in tasjudi. Wasabbihin raka'ata aw in tasjudi wad'u 'ala al-fakhdaini fi tashahhudi. وضع على الفخذين في التشهد وضع على الفخذين في التشهد. Itu maksud dia. Dan hendaklah bertasbih olehmu. In raka'ata, jika rakaat olehmu. Kalau mu rakaat mu kena bertasbih. Kalau mu rakaat mu kena bertasbih. Kena ucap subhan tu
Dan nak tasbih lagu mana, ikutlah lagu mana pun. Cuma yang paling comelnya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Itu apa paling comel. Au in tasjudi, ataupun jika sujud oleh engkau, sama ada murakak ataupun sujud, sunat mengucap Subhana Rabbiyal A'la ataupun Subhana Rabbiyal Azim. Ataupun Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Boleh belaka. Wada' 'ala al-fakhdaini fi at-tashahhud. Dan letak olehmu di atas dua paha dalam tasyahud. Tak kira tasyahud awal ke tasyahud akhir, sama je. Meletak yadaika akan dua tangan engkau. Jadi masa mu duduk tasyahud, maka meletaklah dua tanganmu di atas dua paha. Wadmum nashiran yushraka. Yushraka. Wadmum nashiran yusraka. Dan hendaklah kumpul olehmu. Hendaklah kumpul olehmu. Wadmum, dan rapat olehmu. Bukan dia rapatkan. Rapatkan di sini, rapatkan jari jemari. Nashiran, hal keadaan engkau nashiran. Orang yang membuka. Merapatkan jari jemari bukan dalam keadaan membuka. Mu tidak rapat jari jemari, membuka. Pada mu rapatkan jari jemari, tapi mu tidak buka jari jemari. Rapat tapi tak buka. Gitu rapat gitu lah. Jadi kalau rapat, apa dia? Tutup gitu. Baik, rapat tutup gitu. Ni rapatkan jari jemari serta buka. Yusraka akan tangan kiri engkau. Jadi kita rapatkan, kita buka. Cuma masalah rapat dengan buka, rapat dengan renggang di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada setengah ulama sebut renggangkan, setengah ulama sebut rapatkan masalah. Waqbid siwa sababatin yumnaka, dan wabak olehmu, genggang olehmu selain daripada sababah, selain daripada jari telunjuk, yumnaka akan tangan kanan kau. Tangan kanan kita rapatkan, jari kanan kita genggangkan melainkan jari telunjuk. Jari telunjuk tidak digenggangkan. Wa inda illallahu fal muhallilah irfa' li tauhidil ladhi sallaita lah. Ketika menyebut illallah, angkatlah jari telunjuk sebagai tanda mentauhid Allah. Wa inda illallah, ketika ucap illallah, fal muhallilah irfa'. Fal muhallilah, maka jari yang biasa muhallilah ni yang bertahlil. Kita kata la ilaha illallah, kita angkat jari ni sebab dia namakan jari ni muhallilah. Jari telunjuklah, irfa', hendaklah angkat oleh engkau di tauhidil ladzi sallaitalah, untuk mentauhidkan, untuk mengesakan alladzi sallaitalah, yang telah sembahyang oleh engkau baginya. Siapa hak yang telah sembahyang oleh engkau kerananya? Allah. Yang telah sembahyang kerananya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ucap illallah, sunat jari telunjuk kita akak dan sunat juga kita pandang kepada jari telunjuk. Ketika kita lafaz illallah, sunat kita pandang, sunat kita berlafaz. Sunat kita pandang dan sunat kita berlafaz. Agar
ketika tu beberapa anggota kita berhimpun dalam mentauhidkan Allah. Mata mentauhidkan Allah dengan melihat kepada jari. Hati itu jelas. Mulut baik. Mulut sama juga sebab mulut kata asyhadu an la ilaha illallah. Mulut sama juga. Jadi alladhi sallaitalah adalah Allah. Katanya wasani min taslimatil tifatihi. Yang kedua daripada ucapan salam berpalingnya. Yang ucapan salam tu ada berpaling ke kanan ke kiri dah. Yang kedua daripada ucapan salam berpalingnya saat itu adalah hukum dia adalah sunnah. Yang kedua daripada ucap salam ketika kita berpaling ke kanan ke kiri, hukum dia adalah sunnah. Makna wasani, hukum dia sunnah. Kalau dah buat pun tidaklah merosakkan sembahyang. Dan antara perkara yang disunatkan adalah waniyatul khuruji min salatihi. Niat keluar daripada sembahyangnya. Niat keluar daripada sembahyangnya. Tapi kena ingat masalah niat keluar daripada sembahyang, jangan kita niat sebelum daripada kita memberi salam. Okey, boleh faham? Sebab kalau niat untuk keluar daripada sembahyang ketika belum bagi salam, maka batal sembahyang kita. Maksud dia. Mesti kita kena niat semasa beri salam. Sunat niat. Sudah niat pula. Yanwil imamu hadirihi bisalam. Berniatlah oleh imam akan orang-orang yang hadirnya imam dengan salam. Imam berniat akan orang yang hadirnya dengan salam. Wahum, dan mereka itu orang yang hadir saat itu niat. Wahum nawau, mereka itu berniat, mereka itu raddan ala hadzal imam, kerana menolak di atas imam ini. Di atas imam. Mereka itu berniat menolak mengembalikan di atas imam mereka itu. Maksud dia, jadi ketika kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika kita imam, kita khitab kepada siapa salam tersebut? Kesejahteraan kata kamu? Kata dia khitab kepada hadirihi bisalam. Baik. Orang yang hadir dengan salam. Jadi makmum-makmum yang hadir pada ketika sembahyang tu, aku kepada kelas keselamatan, kesejahteraan ke atas kamu, keselamatan ke atas kamu, maksudnya orang yang hadir dalam masjid tersebut sebagai contoh. Wahum nawau raddan ala hadzal imam, dan mereka itu makmum berniat mereka itu akan jawab atas imam ini. Gitu dia. Makmum dijawab balik dengan ucapan assalamualaikum, saat itu dijawab balik. Dijawab salam imam tu lah. Dijawab balik tu. Jelas tak? Jelas tak? Baik. Bolak dah. Bing. Bolak dah. Nak tengok balik Bapak nasi dagang tu. Kita kan. Sekali lagi ya. Yanwil imam hadirihi bisalam, berniat oleh imam akan orang-orang yang hadirnya dengan salam. Jadi imam ketika assalamualaikum, dia niat salam tersebut kepada makmum yang hadir. Wahum, dan mereka itu al-hadirun, ataupun orang yang hadir ataupun makmum. Nawa, berniat mereka itu makmum akan raddan ala hadzal imam, akan jawab atas imam ini. Jadi makmum pula dia ketika dia bagi salam, dia cuba jawab soalan imam daripada soalan. Dia cuba jawab soalan. Dia cuba jawab salam imam. Okey, boleh faham? Dia cuba jawab salam imam dengan salamnya. Itu betul. Okey, ambil faham? Seterusnya katanya babu syurutis solah. Bab pada menyatakan syarat-syarat sembahyang. Ini kita masuk dalam bait yang ke-306. Jadi kalau bait 306 dah ni, bermakna kita ni lebih dah daripada 1/4.
kitab. Sebab kitab kita lebih kurang dalam 110 bit lebih kurang. Kitab Matan As-Subat lebih kurang semua sekali adalah lebih kurang semua sekali adalah 138 bit 139 bukan 188 1088 tu kau habis 1088. Jadi kalau kita baca sebanyak 306 bit ni, kita baca lebih kurang lebih daripada 1/4. Tak lebih daripada 1/4 dah. Tapi tak sampai lagi 1/3. Tak sampai lagi 1/3. Okey, katanya bab syurutis solah, bab pada menyatakan syarat-syarat sembahyang. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu perbincangan berkenaan dengan syarat sembahyang. Syarat sembahyang dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya syarat wajib, yang keduanya syarat sah. Apa yang akan dibincangkan oleh pengarang kita ni adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Katanya syurutuhal Islam wat tamyizu lisab'i fil ghalib wat tamyizu للفرض من نفل لمن يشتغل والفرض لا ينوى به التنفل وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة. Maksudnya syurutuha, syaratnya syarat sembahyang. Yang pertamanya adalah Islam. Bermakna kalau orang bukan Islam tidak sah sembahyang dia. Sebab syarat sah yang pertama adalah Islam. Yang keduanya wat tamyiz. Syarat sah yang kedua adalah tamyiz. Dia syarat sah tidak disyaratkan berakal. Tidak syaratkan akal. Tidak disyaratkan balik. Syarat sah tidak disyaratkan balik. Yang disyaratkan tamyiz saja. Jadi bermakna kanak-kanak yang belum balik tapi dia telah mumayyiz, maka sah sembahyang dia. Lis-sab'i fil ghalib wat tamyiz. Katanya ketika 7 tahun fil ghalibi pada kebiasaan at-tamyizu berlaku tamyiz. Okey. Wat tamyizu lis-sab'i fil ghalib, dan tamyiz adalah ketika 7 tahun pada kebiasaan. Pada kebiasaan tamyiz berlaku pada ketika umur 7 tahun. Tapi ada kau mesti 7 tahun. Kadang-kadang umur 9 tahun dah mayit lagi. Kadang-kadang umur 7 tahun, 6 tahun mayit dah. Dah samalah. Jadi lil fardhi min naflin liman yashtaghil للفرض من نفل لمن يشتغل والفرض لا ينوى به التنفل. للفرض Okey.
silap kita baca. Tengok syurutuha al-islam wa at-tamyiz lis-sab'i fil ghalib wa at-tamyiz. Silap kita baca. Syarat-syarat sembahyang ialah Islam dan tamyiz. Ketika umur 7 tahun pada kebiasaan. Wa at-tamyiz, dan syarat sah sembahyang juga adalah tamyiz, membezakan lil fardhi min naflin liman yashtaghilu. Bagi fardu daripada sunat bagi mereka yang istighal lah ia. Bagi mereka yang istighal, sibuk untuk mengerjakan sembahyang, maka dia mesti kena membezakan di antara fardu daripada sunat. Dia kena membezakan di antara bagi fardu daripada sunat. Dia kena membezakan. Ini syarat sah. Mesti kena membezakan mana hak fardu dan mana hak sunat dalam sembahyang, mana hak rukun, mana hak yang sunat. Dia tidak boleh i'tiqad rukun itu sunat. Dia tidak boleh i'tiqad. Sebab tu dia kata wal fardu la yunwa bihi tanafful. Dan fardu tidak diniatkan dengannya akan tanafful, akan sunat. Fardu tidak boleh diniat dengannya akan sunat. Fardu kena niat fardu, sunat kena niat sunat. Wa tuhru ma lam yu'fa anhu min khabath thawban makanan badanan wa min hadath. Dan suci perkara yang tidak dimaafkan daripadanya min khabath, iaitu daripada khabath, daripada najis. Kena suci barang yang tidak dimaafkan daripadanya, daripada khabath, daripada najis. Okey, jadi najis yang tidak dimaafkan, maka perlu bersuci daripada najis tersebut sebelum daripada sembahyang, kerana ia termasuk dalam syarat sah sembahyang. Tauban, pakaian, suci pakaian. Wa makan, tempat. Badanan, tubuh badan. Lepas tu wa min hadath, dan kena suci juga daripada hadath. Misalnya daripada khabath, daripada hadath, sama ada hadath kecil ataupun hadath besar. Wa ghairu hurratin 'alaiha as-sutrah li'auratin min rukbatin li surrah. Selain daripada hurrah, perempuan yang hamba, selain daripada perempuan yang merdeka, 'alaiha, atasnya, atas, selain daripada perempuan merdeka, 'alaiha as-sutrah, penutup, li'auratin, bagi aurat, min rukbatin li surrah, daripada lutut hingga kepada pusat. Jadi selain daripada perempuan yang merdeka, dia kena tutuplah aurat dia. Dia kena tutup aurat dia ketika sembahyang, daripada pusat hingga kepada lutut. Daripada lutut hingga kepada pusat. Berbeza dengan hurrah. Berbeza dengan hurrah. Perempuan yang merdeka, dia bukan kena tutup antara pusat dan lutut. Belakang dia kena tutup seluruh tubuh kecuali muka dan 2 pergelangan tangan. Ini nampak. Jadi selain daripada hurrah, maksudnya orang lelaki dan orang puang hamba, aurat dia dalam sembahyang dia kena tutup barang yang di antara pusat dengan lutut. Manakala hurrah pula, wa hurratun lal wajhi wal kaffi bima la yasiful launa walau qudratama. Wa hurratun, dan perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka kena tutup mana? Lal wajhi wal kaffi, tidaklah wajah dan kaf. Kaf ni 2 tangan hingga pergelangan, kaf. Maksudnya tidak wajib ditutup muka dan tutup 2 tangan. Yang mana dia mesti kena tutup saat itu, bima la yasiful launa walau qudratama. Dan perempuan yang merdeka tidaklah wajah dan 2 tangan hingga ke pergelangan. Jadi tidak termasuk dalam aurat situ. Lain aurat belaka. Wajib kena tutup. Tutup bima la yasiful laun, dengan barang yang tidak mensifatkan akan laun, akan warna.
Dia tidak mensifatkan akal warna, dia nampak warna kulit. Walau kudratama, walaupun keruh air keruh dan nampak dalam kulit, maka memadai menutup aurat dalam sembahyang. Katanya wa ilmun aw dhannun li waqtin dakhala wastaqbilan la fi qitalin ullila. Okey, untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita tengok soalan sekejap kalau sekiranya ada. Apakah hukum solat dalam keadaan memejamkan mata? Hukum solat dalam keadaan memejamkan mata. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan hukum dia adalah makruh. Namun ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan kalaulah sekiranya memejamkan mata ia membantu untuk menghadirkan khusyuk, maka hukum dia comel, memejamkan mata. Tujuan untuk menghadirkan khusyuk. Wallahu a'lam. Apakah hukum membaca kunut nazilah yang terlalu panjang sehingga 1 jam ketika solat? Dia membaca kunut nazilah sampai ke panjang, tak boleh sebenarnya. Pada asalnya tak boleh. Sebab dia tak boleh ni? Sebab imam dia terikat dengan makmum. Dia tidak boleh memanjangkan sembahyang. Melainkan untuk makmum yang redha dan yang mana makmum saat itu adalah mahsur, terbatas. Tak macam ni? Apatah lagi orang terikat dengan pekerjaan dan seumpamanya. Tak boleh. Jadi kalau tu imam buat lagu tu layak tu imam tu ditapur. Ada cerita kan makmum tapur tu imam kan. Tu dia sebut, ada cerita semua. Makmum tapur tu imam. Kawan ni dubik daripada rumah nak pergi kerja. Dubik awal. Sampai tengok jalan masuk subuh. Dia kata sembahyang subuh kenyap. Tiba-tiba tu imam rakaat pertama bahas surah dia Baqarah. Rakaat kedua surah An-Nisa, Baqarah Al-Imran. Allah. Berapi je. Berapi dalam perut. Lepas bayar tu imam kata a'idu salatakum. Ulang balik sembahyang sebab sembahyang aku tak sah. Nak ambil lele dah waktu subuh tu, nak matahari lele dah. Tiba-tiba suruh ulang pula, laping lalu. Sebenarnya tidak sepatutnya tu imam memanjangkan sampai ke sejam. Kerana kata Nabi SAW, apabila kamu menjadi imam kepada manusia, fal yukhaffif, adalah kamu takhfifkan. Ringkaskan, jangan panjang. Tetapi tidaklah sampai kepada ia membatalkan sembahyang. Andai kata keadaan tersebut, sekali lagi, di masalah asal kunut nazilah ni, kunut nazilah dia dilakukan pada ketika iktidal, sedangkan iktidal rukun pendek. Maka sebab itulah sebahagian daripada ulama sebut dalam kitab dia, imam yang memanjang kunut sebenarnya adalah terjadi daripada kejahilan mereka. Tak perlu banyak-banyak kunut. Main sejam nak orang nak kat tangan. Mula-mula Allah. Boleh pendek. Lambat je. Dia akan jadi gitu. Faham? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum perempuan solat guna telekung jenis terpisah atas bawah seperti Malaysia, dan dalam telekung dia hanya pakai t-shirt dengan pendek dan anak tudung yang terdedah bahagian leher? Dia pada asalnya wajib kita kena tutup sekeliling dan bahagian atas. Manakala bahagian bawah tidak wajib kita tutup. Bahagian bawah ni, maksud bahagian bawah bawah kaki. Waktu tidak wajib tutup. Jadi kalau orang puang dia pakai dua tudung, maksudnya dia pakai kain semayang separuh, lepas tu dia pakai kain dalam, yang mana masa dia rokok, masa dia sujud, tidak pun menampakkan melalui telekung dia saat itu aurat dia, tidak menampak pun aurat dia daripada bahagian bawah tu,
dan daripada bahagian sisi, bahagian tepi, bahagian atas, maka tidak menjadi masalah. Maka sah. Yang masalahnya ketika nampak. Ketika nampak aurat daripada bawah telekung. Sedangkan bawah telekung dia tidak termasuk daripada bawah pakaian. Maka di situ ada masalah. Baik. Jadi bukanlah bermaksud orang puang saat ni tu salah pakai kain khana, dia panggil kain khana. Kain khana yang kita pakai, orang puang pakai tadi. Bukan salah. Tapi kalau sekiranya nampak anggota tubuh dia, aurat dia melalui celah bawah tudung dia, maka ia membatalkan sembahyang. Kalau nampak, dia pakai t-shirt ke, nak pakai baju lasuk tapi tak nampak. Masa dia gerak tu, dia tutup molek. Dia beringat gerak dia. Sebagai contoh, dia nak buka ikut dam. Maka itu tidak menjadi masalah. Allah Ta'ala. Okey, ada soalan lain lagi? Ustaz, kalau lupa ta'awuz pada rakaat pertama, adakah disunatkan lagi ta'awuz pada rakaat kedua? Ya, sunat ta'awuz pada rakaat yang kedua. Sunat, setiap rakaat sunat kita ta'awuz. Jadi apabila kita ta'awuz pada rakaat yang pertama, tiba-tiba sunat kita ta'awuz pada rakaat yang pertama, tiba-tiba kita terlupa untuk ta'awuz pada rakaat yang pertama, maka nanti masuk rakaat yang kedua, sunat kita ta'awuz untuk rakaat yang kedua. Yang pertama lepas dah, ada lah. Lepas dah tak ada lah. Okey je lah kak, lepas dah tak ada. Debu dah tepat dia. Maka untuk rakaat yang kedua, sunat kita ta'awuz untuk rakaat yang kedua. Sunat kita ta'awuz untuk rakaat yang ketiga. Begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Soalan, Ustaz, bila seorang masuk dalam masjid yang sedang berlangsung majlis ilmu, perlu ke dia solat tahiyatul masjid atau terus duduk? Apabila seorang tu masuk dalam masjid, yang mana pada asalnya masjid dibina untuk sembahyang. Masjid dibina untuk sembahyang. Sebab itulah masjid dinamakan sebagai masjid. Masjid tidak dinamakan majlisul ilm. Betul begitu? Apa makna masjid? Tempat sujud. Asal dibina masjid untuk sembahyang. Bukan masjid dibina untuk majlis ilmu. Maksudnya majlis ilmu yang dilakukan dalam masjid bukan dikirakan asas bagi pembinaan masjid. Asas bagi pembinaan masjid adalah untuk dilaksanakan sembahyang di dalamnya. Boleh faham tak? Boleh faham Maka bagi orang yang masuk dalam masjid, walaupun ketika majlis ilmu sedang berlangsung, tetap sunat dia sembahyang tahiyatul masjid, melakukan perkara yang asal. Okey, tetap sunat dia sembahyang tahiyatul masjid. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah. Ketika Rasul sedang berkhutbah, khutbah sembahyang Jumaat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang dinamakan ataupun yang nama dia Sulaik Al-Ghatafani masuk dalam masjid. Tiba-tiba Sulaik terus duduk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dia. Rasulullah suruh dia sembahyang 2 rakaat. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu masuk dalam masjid sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka jangan kamu duduk melainkan setelah kamu sembahyang sunat 2 rakaat, dan hendaklah kamu ringkaskan 2 rakaat tersebut. Jadi Rasulullah sedang berkhutbah. Rasulullah sedang berkhutbah. Tetap disunatkan sembahyang tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Maka sama juga dengan majlis ilmu yang sedang berlangsung, orang yang masuk saat itu sunat dia sembahyang tahiyatul masjid. Okey je lah. Cuma cara dia sembahyang, jangan dia mari depan meja ustaz. Kawan ni tengah duduk mengajar, dia pergi sembahyang depan. Tu tidak ada adab. Sakok. Kalau kawan ni ada modal tu, modal banyak dah. Tengok orang mayan depan habis modal. Capur nak marah. Hilang modal tu dah kalau hak modal banyak. Dan kalau hak modal setikam, modal 4 sen je. Tak tahu apa mana dia mengajar dah lah. Okey, sembahyanglah di bucu-bucu mana. Tapi sunat dia sembahyang.
Sebenarnya benda ni dapat diatasi dengan orang yang hadir ke majlis ilmu datang awal. Antara adab kita berada dalam majlis ilmu, kita datang awal. Tu di antara adab. Orang yang datang awal dalam majlis ilmu, dia ada keberkatan dia. Antara adabnya datang awal. Jadi benda ni tidak akan timbul kalau orang yang hadir dalam majlis ilmu datang awal. Dia akan timbul kalau dia datang pada pertengahan ataupun pada penghujung. Wallahu a'lam. Untuk diganti tahiyatul masjid dengan kalimah al-baqiyatus salihat, boleh ke? Okey, di sana ada pandangan segelintir ulama mengatakan tahiyatul masjid boleh diganti dengan al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada sebagian ulama menyebut. Tetapi daripada sudut sandaran dalil sebenarnya tidaklah kuat. Daripada sudut sandaran dalil sebenarnya tidaklah kuat. Anda dah kata tidak ada dalil, anda kata ada dalil. Tapi sandaran dia tidaklah kuat. Memang ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan perkara tersebut. Jadi bermakna kalau kita masuk dalam masjid, ada ruang untuk kita sembahyang, kita sembahyang. Sebab itulah ketika Sulaik Al-Ghatafani masuk dalam masjid, Rasul suruh dia sembahyang, Rasul tak suruh pun dia baca Al-Baqiyat As-Salihat. Okey, boleh? Satu. Yang pertama. Yang keduanya, ketika mana terpaksa untuk kita duduk dalam masjid. Terpaksa untuk kita duduk dalam masjid. Terpaksa. Tanpa boleh kita sembahyang tahiyatul masjid terlebih dahulu. Maka ketika tu tidak menjadi masalah kita mengambil apa pandangan sebahagian ataupun segelintir ulama yang mengatakan ucapan subhanallah walhamdulillah tasbih tersebut mengganti kepada sembahyang. Wallahu a'lam. Okey, tak ada dah Okey, tak ada, kita berhenti sini lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف